Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. So, apa yang kita mau ceritakan hari ini adalah mengenai satu benda yang aku tak sangka keluar, yang aku tak sangka akan jadi. Ianya seperti macam kalau kau jalan bawah pokok, lepas tu tiba-tiba kau kena berak burung. Lebih kurang macam itulah benda yang kau tak akan sangka terjadi. Di mana ianya dimulakan terlebih dahulu lah dengan DSAT Group ni. Okey, DSAT Group ni kita tengok sedikit lah apakah diorangnya adalah merupakan satu company di Malaysia lah, tapi banyak melakukan bisnes di luar Malaysia, itu di Middle East, di mana kalau kita tengok dari segi perkongsian yang telah dikeluarkan oleh DSAT Group daripada Facebook page mereka ni, di mana latest ni pada 29 Oktober diorang telah menerima pelaburan sebanyak 218.64 bilion daripada syarikat berpangkalan di Dubai. So maksudnya bisnes diorang ni memang bukan biasa-biasa lah, memang bisnes besar lah. Dan kalau aku tengok daripada laman web ni juga, DSAT Group ni adalah merupakan satu syarikat yang menawarkan hikmat nasihat untuk pelaburan, properti, apa semua benda-benda macam tu, saham. So aku tak tahu dari mana wujudnya DSAT ni sekarang ni, baru aku dengar. Tapi kalau betul lah diorang ni, again aku tak tahu. Pasal kedah sendiri, penyokong-penyokong kedah sendiri risau yang syarikatnya adalah scam. Lebih kurang macam that's why kenapa diorang 50-50 lah untuk menerima, ataupun penyokong kedah 50-50 untuk menerima ataupun tidak tawaran diberikan oleh DSAT Group ni. Dan yang ditawarkan daripada DSAT Group ni lah untuk again mengambil alih 100% saham kedah dan juga menyelesaikan masalah kemelut yang dialami kemelut dalaman yang dialami oleh mereka sekarang ni, itu hutang sebanyak 7 bulan dan berapa juta tu, aku nak silap banyak lah jumlah yang aku dapat tengok tadi. Aku dah tahu mana sudah perkongsian tu, dan mereka ingin menyelesaikan benda-benda semua tersebut lah. Dan DSAT Group ni bukan macam asing jugalah, dari mereka juga pernah membeli salah satu syarikat tempatan yang ada di Malaysia ni, di mana mempunyai masalah kewangan juga. Mereka membeli syarikat tersebut dan menyelesaikan segala masalah kewangan mereka. Itu yang telah apa hasil daripada bacaan aku lah, apa yang telah dilakukan oleh DSAT Group ni. Jadi kalau aku tengok sekarang ni, Kedah telah mengeluarkan statement sebenarnya, tapi aku belum mau sentuh lagi. Sebelum, aku tak tahu bila start DSAT Group mengeluarkan niat mereka untuk membeli Kedah ni. Dan aku rasa kenapa suddenly Sabah pula dikaitkan dengan DSAT Group ni, yang mengatakan Sabah FC telah memberi tawaran kepada empunya DSAT Group ni. Aku lupa pula sebut nama beliau ni. DSAT Group ni adalah milik daripada Datuk Seri Azizul Tandik, orang Sabah asal Tawau. Situ. Kenapa pula orang Sabah asal Tawau ni mau beli Kedah, itu aku nak boleh jawab lah persoalan tu. Dan aku rasa again mula balik cerita, aku tak tahu dari mana bila startnya hasrat Datuk Azizul ni ingin membeli Kedah ni. Tapi apa yang cuba dimainkan, inilah daripada bacaan aku, apa yang aku cuba kaitkan, ini adalah pandangan aku saja sekali lagi. Beliau ni seolah-olah memang berniat ingin sekali memiliki Kedah FC. Tapi oleh kerana respon yang diberikan oleh Kedah FC ni lambat, so timbul cerita yang Sabah FC pula telah menawarkan diri mereka kepada Datuk Azizul Tandik ni untuk membeli saham mereka secara 100% juga. So itu adalah antara benda yang dinyatakan sendiri oleh Datuk Azizul Tandik ni. So kenapa, anyway, Sabah FC telah mengeluarkan statement pasal benda ni lah, di mana mereka sendiri mengatakan yang tidak ada berlaku sebarang tawaran dan perundingan baik bertemu semuka dengan pemilik DSAT ni pun. Dan Sabah FC telah mengatakan Sabah FC tidak dijual, is not for sale. Lebih kurang macam tu, itu yang telah dikeluarkan oleh Sabah FC, dan mereka telah mengatakan hasrat tersebut adalah fake news sahaja. Tapi kenapa benda ni wujud? Sekali lagi aku katakan, Kedah lambat membuat keputusan. So cara untuk bilang orang squeeze Kedah FC ni supaya cepat membuat keputusan adalah mengeluarkan cerita yang mereka pula berminat untuk membeli Sabah FC sekiranya Kedah FC tidak mengeluarkan atau tidak menyatakan apa niat mereka. So bilang orang ingin squeeze Kedah FC supaya mereka membuat tindakan cepat. So macam logiknya di sini, kalau Kedah FC terlepas tawaran daripada DSAT Group ni, so mereka kerugian usahawan yang boleh katakan, kalau apa yang aku baca, apa yang aku kongsi kamu tadi, usahawan yang mempunyai syarikat yang cukup besar, yang mampu untuk mengambil alih Kedah, yang mampu
untuk menyelesaikan kemelut yang dialami oleh Kedah sekarang ni. So Sabah adalah merupakan bilang orang entiti yang digunakan untuk squeeze Kedah lah. Dan hasil daripada tu 7 minit di sewaktu video ni dibuat lah, di mana Kedah FC telah mengeluarkan statement di mana maklum balas kepada tawaran pihak Masuri Medical Center. Sekali lagi, pihak Masuri Medical Center adalah anak syarikat yang digunakan oleh DSAT Group yang membuat tawaran untuk memberi Kedah tu lah, di mana pihak Kedah telah mengantar maklum balas kepada tawaran pihak Masuri tersebut secara serahan tangan sekitar jam 4.45 petang tadi pada 7 November 2024 sewaktu video ini dirakamkan. Jadi maksudnya Kedah FC telah memberikan maklum balas mereka, cuma sekarang ni kita tidak tahu apa di dalam maklum balas tersebut. Adakah mereka bersetuju ataupun tidak. So itu adalah circle yang telah berlaku, yang telah digunakan oleh DSAT Group ni bagi cuba untuk mendapatkan Kedah FC. Unfortunately, Sabah ni bilang orang sekadar menjadi kambing hitam sajalah untuk mereka gunakan supaya sekali lagi untuk memaksa Kedah membuat keputusan yang cepat. Kerana sekali lagi sekiranya mungkin Kedah akan membuatkan Kedah berfikir, "Oi, guys, kalau kita tidak bagi kita punya decision sekarang ni, aku risau kalau diorang lari pergi Sabah, habislah kita, tiada siapa lagi mau beli Kedah." Lebih kurang macam tu. Itu yang mungkin taktik yang digunakan oleh DSAT Group ni lah. Cumanya sekarang ni aku nak tahu benda ni legit ataupun tidak. Aku nak tahu sejauh mana kebenaran mereka untuk membeli Kedah. Aku nak tahu sejauh mana keinginan mereka untuk membeli Sabah. Tapi apapun, Sabah FC telah mengatakan belum ada perjumpaan lagi apa-apa semua secara bersekemuka dan is a fake news. Maksudnya boleh terjadi juga. Macam tu. Macam tidaklah dinyatakan di dalam statement Sabah FC itu pun yang mereka tidak berminat untuk menjual Sabah FC. So kamu kena baca statement tu betul-betul lah. Sabah FC tidak menyatakan sekalipun yang mereka tidak berminat untuk menjual. Cuma mereka katakan kenyataan ini dikeluarkan untuk menjelaskan pendirian Safa dan Sabah bagi mengelakkan sebarang kekeliruan atau salah faham berkaitan isu ini. Kerana mereka belum lagi bertemu dengan individu ataupun mana-mana wakil bagi pihak yang mendakwa mendapat tawaran penjualan saham Sabah FC, apatah lagi memaklumkan kepada YABCM berkaitan perkara tersebut. Lalu kurang macam tu. Maksudnya belum ada pertemuan lagi. So dia tidak menyatakan tidak berkeinginan. Tapi kalau sekali kalau kita baca betul-betul, kemungkinan besar boleh berlaku juga. So sekarang ni bergantung apa keputusan dengan Kedah FC lah. So bagi aku mau habislah sudah video ni. So aku cuma sekadar mau berkongsi apa yang telah berlaku, pusingan yang telah dilakukan oleh DSAT Kedah dan juga Sabah lah. Itu niat aku berkongsi video ni. So pendapat aku pula, kalaulah Sabah ni dibeli oleh DSAT Group ni, aku tahu kalau pembacaan aku memang diorang ni cukup berduit, cukup kaya syarikat ni. Cuma aku nak tahu sejauh mana kepakaran mereka untuk mengendalikan klub bola sepak pula. Kerana seperti mana kita tahu, klub bola sepak ni belum ada untungnya. Even TMJ sendiri pun cakap benda macam tu juga. Bukanlah satu perniagaan yang menguntungkan. Itu yang TMJ cakap. So, adakah mereka bersedia untuk menerima benda tu lah apabila cuba beralih pula di dalam bidang sukan. Dan satu lagi, ini dinyatakan oleh penyokong Kedah FC di mana mereka risau yang benda ni is a scam sajalah, end up merosakkan kelab mereka nanti. So itu persoalan yang tidak mampu aku jawab, cuma aku boleh memberi andaian aku sahaja. So okay guys, apa pendapat kamu mengenai isu ni? Kamu boleh cerita mengenai Kedah, kamu boleh cerita mengenai Sabah, kamu juga boleh cerita mengenai DSAT Group ni yang mengenali lah, yang mengenali DSAT Group ni dan mengenali Datuk Seri Azil Tandik ni. Pasal aku baru dengar nama syarikat ni dan nama individu ni. Sertakannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.